Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita sambung lagi dalam pelajaran pendidikan Islam bahagian Al-Quran yang bertajuk Kefahaman Surah Al-Ma'un. Sebelum tu, tekan like, subscribe dan loceng dulu. Oleh kerana hari ini kita belajar bahagian Al-Quran iaitu kefahaman surah Al-Ma'un, mari sama-sama kita membaca surah Al-Ma'un bersama dengan Imam Besar Masjidil Haram iaitu saya bawakan Syekh Sa'ad Sa'id Al-Ghamidi. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, baik. Kita dah sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Jom kita kenal lagi. Apakah latar belakang dan pengenalan surah Al-Ma'un? Okey, masuk kepada pengenalan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Okey, dalam susunan Al-Quran tu, surah Al-Ma'un ni surah yang ke-107. Al-Ma'un bermaksud pertolongan. Ia mengandungi 7 ayat dan dinamakan Al-Ma'un kerana terdapat perkataan Al-Ma'un pada akhir surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tengok apa maksud dia. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, iaitu meliputi hari pembalasan. Okey, ini satu persoalan. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, iaitu meliputi hari pembalasan. Kita tengok apa jawapan dia. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Okey, dah dapat jawapan satu. Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Tadi dia tidak berbuat baik pada anak yatim. Sekarang tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Okay, ini adalah orang-orang yang ditanya tadi, persoalan yang pertama tadi tu. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan besar bagi mereka yang solat. Kenapa pula Ustazah?
Dah semayang pun celaka juga. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan orang yang semayang tapi celaka. Allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menunaikan solatnya. Orang yang sembahyang tapi dalam solat dia berjalan merata. Baru angkat takbir Allahu Akbar. Ingat dah dompet aku tadi letak dalam almari. Itulah manusia biasa. Manusia macam kita ni, benda yang paling kita lupa waktu kita dalam keadaan biasa, tapi bila kita sembahyang, terus syaitan masuk dan ingatkan kita. Itu antara perkataan maksud lalai di dalam solat. Allazina hum yura'un. Juga bagi mereka yang dalam berkeadaan riak. Okey, mereka yang riak ni macam mana? Okey, mereka ini adalah orang yang riak, dia kata. Tengok lagi. Lagi saya bagi tahu apa maksud riak. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Okey? Dan mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Sadaqallahul azim. Okey, kita tengok intisari surah Al-Ma'un. Apa maksud intisari surah Al-Ma'un? Intisari surah Al-Ma'un adalah apa yang diceritakan di dalam surah Al-Ma'un, apakah kandungan yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Itu maksud intisari. Dalam surah ini menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Maksudnya kita kena jauhi, perlu jauhi, tak boleh ada sifat-sifat ni. Yang pertama, bersikap kasar dengan anak yatim. Tahu dah anak yatim tu siapa? Okey, anak yatim ni anak yang ketiadaan ibu bapa. Sama ada tak ada ayah atau tak ada ibu atau tak ada kedua-duanya. Biasanya kita panggil, kalau tak ada ibu kita kata anak piatu. Kalau tak ada ayah kita panggil anak yatim. Kalau tak ada dua-dua kita panggil anak yatim piatu. Tapi kesemua tadi itu disebut anak yatim. Okey, yang kedua, tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada fakir miskin. Dahlah tak nak bagi, tak menggalakkan orang lain pula memberi makan. Okey, yang ketiga, lalai dan cuai melakukan ibadah solat. Solat bukan tak solat, tapi dalam solat tu ingat macam-macam, tak fokus, tak khusyuk. Tu namanya lalai dan cuai melakukan ibadah solat. Okey, tengok yang keempat, suka menunjuk-nunjuk kebaikan yang mereka lakukan. Bila ada orang tengok, dia semayang. Bila tak ada orang tengok, dia tak semayang. Ataupun dia bersedekah pun dia nak tunjuk ke orang. Dia bersedekah, dia nak cerita ke orang. Itu antara suka menunjuk-nunjuk kebaikan yang mereka lakukan. Okey. Yang kelima, enggan menghulurkan bantuan kepada orang lain. Kita mampu bagi duit ke orang lain tapi kita tak mau bagi. Sedangkan kita tahu orang tu susah. Kita mampu memberikan makanan kepada orang lain, orang yang dalam keadaan susah, tapi kita tak nak bagi kerana sombong. Okey, tadi saya dah janji saya nak bagi tahu apa maksud riya. Maksud riya ialah amalan baik yang dilakukan bukan kerana Allah, bahkan ingin mendapat pujian manusia.
Nak buat baik. Tapi dengan syarat dalam hati dia ni niat nak tunjuk dekat orang. Dia bagi sedekah, dia tunjuk kat orang. Oh, banyak duit dia tu, baguslah dia. Dia bagi banyak. Okey. Ataupun dia bagi kepada masjid, dia kata dengan syarat masjid kena bagi tahu yang dia dah bagi sebanyak 5,000. Itu boleh tak? Tak boleh. Itu nama dia riya. Okey, kita sambung lagi. Pengajaran daripada surah Al-Ma'un. Yang tadi intisari. Intisari itu adalah senarai kandungan yang diceritakan di dalam surah Al-Ma'un. Yang ni pengajaran. Pengajaran tu apa yang kita boleh ambil daripada surah Al-Ma'un dan kita laksanakan. Dan kita buat. Kita amalkan. Okey, pengajaran daripada surah Al-Ma'un. Berkasih sayang sesama manusia, terutama anak yatim. Okey, kita kena berkasih sayang sesama manusia, terutama anak yatim. Kalau kita tengok anak yatim, macam mana Rasulullah buat? Rasulullah usap kepala anak yatim, membacakan doa. Okey, itu antara kasih sayang terhadap anak yatim. Menjalinkan silaturahim. Okey, daripada berkasih sayang sesama manusia, terutama anak yatim ni, macam mana nak tunjukkan kasih sayang ni? Menjalinkan silaturahim, menjauhi permusuhan dan bergaul dengan menjaga tata susila. Okey. Kita sambung lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Bila kita lakukan ibadah, tak boleh lalai, tak boleh cuai, tak boleh ingat merata, kita kena khusyuk. Melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Okey, yang pertama, buat ibadah apa pun kena niat yang ikhlas kerana Allah. Yang kedua, menjauhi riya, jangan buat kerana manusia. Dan yang ketiga, melazimi ibadah fardu dan sunat. Sembahyang fardu, puasa pun fardu. Fardu tu wajib lah. Solat, puasa, zakat, haji kalau kita mampu. Okey, kalau yang sunat, puasa sunat Isnin Khamis. Kita sembahyang sunat, sunat hajat, sunat taubat. Itu merupakan antara ibadah sunat. Okey, kita tengok lagi apakah amalan yang perlu kita lakukan. Memupuk sikap suka membantu mereka yang dalam kesusahan. Macam mana caranya? Menderma wang, makanan dan pakaian. Membantu ibu bapa dan guru. Dan membantu rakan yang belum menguasai pelajaran. Kalau kamu di sekolah, kena bantu kawan-kawan yang belum pandai, belum faham. Kadang-kadang kamu pandai, dapat A. Tapi bila kawan-kawan tanya, tak nak bagi tahulah. Tak nak cakap lah, usahalah sendiri. Tak boleh macam tu. Sebab ilmu ni dia berbeza. Selagi kita berkongsi, semakin banyak Allah kurniakan untuk kita. So, kalau ada ilmu, berkongsilah dengan rakan-rakan. InsyaAllah, awak akan lebih bijak, lebih pandai, lebih banyak ilmu kerana itu merupakan kurniaan Allah. Alhamdulillah, anak-anak semua cemerlang kerana mampu belajar sehingga selesai pelajaran kita hari ini. Tahniah untuk anak-anak semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Salam.